Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Waiz bin Masdan, Wakil Pelajar SMK Kampung Kastam, ingin meresensikan sebuah buku yang bertajuk Anatomi Aku Budak Medik 1.0. Buku ini adalah naskah pertama siri medik dalam kotak. Di dalamnya terdapat 16 kisah yang sangat menarik. Buku ini mengandungi 186 halaman bercetak. Tanpa melengahkan masa, izinkan saya mengupas dengan lebih dalam berkaitan tajuk cerita yang sangat menarik perhatian saya. Tajuk yang saya pilih ialah Anekat Budak Medik hasil tulisan Jabar Rahman. Watak utama dalam cerita ini adalah Atih, iaitu panggilan dalam keluarga. Beliau seorang pelajar di Universiti Teknologi Mara UiTM Puncak Alam yang mendapat keputusan cemerlang pada akhir tahun yang lalu. Beliau menanyakan kepada keluarganya jika dibenarkan untuk menjadi seorang doktor veteriner, tetapi ditolak serta-merta oleh kedua ibu ayah, malah disindir oleh Anjang, abang kembar yang kedua. Anjang merupakan salah seorang daripada 3 orang adik-beradik kembar. Selain itu, beliau mempunyai seorang kakak sulung dan seorang adik bongsu. Beliau membuat permohonan ke IPTA tetapi hajat tidak kesampaian. Beliau mendapat tawaran untuk sambung belajar di Universiti Malaya UM. Walaupun berasa kecewa dengan keputusan yang diberi, tetapi beliau tetap meneruskan pelajaran demi melihat ibu bapanya bangga dengan kejayaannya. Beliau menghadiri satu temu duga di UM dan ditanyakan satu soalan yang meletakkan beliau dalam keadaan yang terpaksa melakukan satu penipuan terhadap penemu duga tersebut. Beliau memberitahu bahawa beliau mempunyai seorang sepupu yang telah meninggal akibat leukemia, sedangkan dalam realitinya, beliau tidak begitu rapat dengan arwah sepupunya dan tidak pernah mempunyai niat sedikit pun untuk melakukan sebarang kajian bagi mencari penawar bagi penyakit tersebut. Beliau dan Jazrin, iaitu salah seorang dari adik-beradiknya, telah lulus dalam temu duga tersebut dan telah ditempatkan di kolej kediaman masing-masing. Sudah 10 minggu, beliau dan adiknya telah belajar di UM. Beliau tidak menggunakan masa lapang yang ada untuk mengulang kaji. Malahan, sengaja bermalas-malasan. Mungkin disebabkan silibus pertama yang agak membosankan atau disebabkan terlampau sibuk memikirkan perihal projek kolej atau disebabkan tiada minat sejak dari awal pengajian. Pada minggu ini, kumpulan beliau akan mengadakan lawatan ke Jabatan Kecemasan Pusat Perubatan Universiti Malaya PPUM. Melihat darah yang banyak mengalir melalui urinary catheter yang sedang dipasangkan oleh seorang doktor itu pada seorang pesakit yang berumur lingkungan 60-an membuatkan beliau berasa pening, malahan membuatkan beliau hilang minat dalam pengajiannya. Pada pagi ini, beliau telah lambat untuk menghadiri satu kelas. Melihat jam di tangannya, beliau merasakan bahawa beliau baru sahaja terlambat 1 minit. Apabila masuk sahaja ke dalam kelas, semua orang yang berada dalam kelas itu kelihatan beku melihat beliau yang terlambat menghadiri kelas tersebut. Beliau terus dimarahi oleh Profesor Bismillah yang tidak berfikir panjang, lalu memarahi beliau dan memberikan nasihat yang begitu penting buat beliau. Beliau memang tidak mempunyai minat dalam pelajaran perubatan ini, tetapi diteruskan juga demi membahagiakan hati mak dan ayah. Kerana beliau percaya bahawa Allah Subhanahu Wa Taala akan mempermudahkan urusan pembelajaran beliau jika kita mengutamakan kegembiraan ibu dan ayah kita melebihi kehendak diri kita sendiri. Beliau telah berjaya naik ke tahun 2 pengajian. Beliau seperti tak percaya bahawa beliau akan berjaya naik ke tahun kedua kerana terdapat 7 orang pelajar yang terpaksa mengulang semula pengajian pada tahun pertama. Ini kali pertama beliau menyertai program ziarah yang dianjurkan oleh sahabat Pusat Perubatan Universiti Malaya PPUM. Badan kebajikan ini berfungsi menjaga kebajikan para pesakit di PPUM. Program yang berlangsung sepanjang bulan Ramadan ini bertujuan adalah untuk penjaga-penjaga yang merupakan para ibu yang beragama Islam tidak sempat untuk membeli juara berbuka puasa dek sibuk melayan kerenah dan kehendak anak-anak yang sedang sakit dan sememangnya menghendakkan perhatian seorang ibu.
Mungkin disebabkan kali pertama menyertai program ini membuatkan beliau sedikit kekok untuk berbual panjang dengan si ibu. Yang pertama kali beliau berjumpa. Program ziarah pada hari ini sedikit sebanyak memberikan beliau semangat baru untuk meneruskan perjalanan untuk menjadi seorang doktor. Beliau teringat kata-kata semangat dan nasihat yang diucapkan oleh para ibu ketika program ziarah tadi. Beliau teringatkan Sofia, si kecil comel berjiwa kental yang dibuang di tepi longkang oleh ibu kandungnya sendiri. Sudah hampir 3 bulan beliau menyambung pengajian beliau. Kini beliau kembali kuat dan mampu tersenyum. Jikalau dulu, beliau tidak dapat membayangkan perasaan mereka yang terpaksa mengulang tahun pengajian. Tetapi, kali ini beliau yang dipilih Tuhan untuk merasai sendiri betapa peritnya ujian yang harus ditelan oleh rakan-rakannya dahulu. Hari ini, aku melangkah sebagai seorang yang baru. Aku berikrar bahawa aku akan bersungguh-sungguh mencari jalan untuk mencintai kursus pengajianku ini. Seandainya aku ditakdirkan untuk menjadi seorang doktor pada suatu hari nanti, aku mahu menjadi seorang doktor yang kompeten dan mampu menyumbang kepada masyarakat. Amin, kata beliau. Cerita ini mengajar saya, dalam kehidupan ini terdapat banyak ujian yang akan kita tempuhi. Tetapi pilihan sentiasa ada di tangan kita. Sama ada ingin memilih untuk menghadapi ujian tersebut dan menjadi lebih kuat. Atau pilih jalan yang kedua untuk tinggalkan hasil yang telah kita usahakan dan sentiasa mundur ke belakang. Dengan ini berakhirlah resensi buku saya pada hari ini. Diharapkan perkongsian saya ini dapat dijadikan teladan buat kita semua. Oleh itu, saya sangat berbesar hati jika buku ini dapat dijadikan sebagai sumber inspirasi, terutamanya kepada para pelajar yang masih tercari-cari jalan untuk mencapai cita-cita yang diimpikan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.